Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, baru ada orang jawab salam. Tadi saya bagi salam, tak ada orang jawab. Dia pelik tu macam mana dia jawab salam. Okey, Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ni insyaAllah kita akan teruskan lagi siri ataupun rakaman kita yang ke-72. Masya Allah, kelas yang ke-72, perjumpaan kita yang ke-72. Tak lain tak bukan kita bertemu setiap Rabu malam Khamis untuk kita bermuzakarah dan juga kita mengingat hukum-hukum tajwid Al-Quran, asas tajwid Al-Quran. Untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, tak lain tak bukan untuk kita membacanya Al-Quran dengan seperti mana diturunkan ke atas Nabi SAW, maka perlulah kita belajar Al-Quran dan juga belajar tajwid, belajar cara membaca Al-Quran dan belajar hukum-hukum tajwid. Kita nak kena kedua-dua sekali. Tak boleh kita hanya belajar membaca Al-Quran sahaja, masuk kelas tadarus tahsin, dan tajwid kita tak ambil berat, maka lambat sikit. Untuk kita nak dapat kesempurnaan baca Al-Quran itu dengan baik, maka agak lambat sikit. Dan dengan panduan tajwid ataupun hukum-hukum tajwid yang kita belajar dari dulu-dulu lagi, bila kita bertambah kenal, bertambah kita faham, bertambah jelas, maka senang kita membaca Al-Quran. Dalam kita membaca Al-Quran, kita akan membaca dengan lebih yakin dan lebih selesa. Sebab kita dah tahu nak letaknya setiap kalimah itu di tempatnya. Nak dengung di mana, nak panjangnya di mana, nak tebal nipisnya di mana, nak qalqalahnya di mana, dan hukum-hukum yang lain pun kita nak baca dengan lebih yakin dan lebih confident, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kehadiran kita pun dah bertambah, alhamdulillah. Insya-Allah kita akan terus masuk kelas kita. Kelas kita kepada yang baru join pada malam ni ataupun baru-baru join kelas kita, kita masih menggunakan cara iaitulah soal jawab. Sebab kita dah hampir habis semua manhaj ataupun kurikulum kita yang kita kumpul-kumpul dari beberapa sumber ataupun tempat-tempat yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Hampir habislah. Bagi saya, mungkin saya simpan satu lagi tajuk, iaitulah Hamzah Wasal. Belum lagi saya nak kena type. Yang tu saya dah cari-cari tak jumpa. Saya kena type sendiri, insya-Allah. Ada bagi masa sikit. Jadi yang lain kita dah habis. Sifatul huruf, makharijul huruf, semua kita dah. Waqaf ibtida, semua tanda-tanda waqaf semua kita dah belajar, masya-Allah. Apatah lagi hukum-hukum yang asas, yang basic, tanwin, dengungnya, matnya, semua kita dah ulang-ulang berkali-kali. Jadi bila kita dah habis bincang, kita ulang semula. Dan dengan harapan bila kita ulang semula ini, cara kita ulang pula dalam bentuk soal jawab. Saya akan bertanya dan tugas pendengar ataupun yang hadir bersama boleh ambil peluang untuk menjelaskan seperti mana dia faham. Menjelaskan ikut gaya sendiri. Tapi yang penting kita nak jelaskan kepada diri kita dan kepada yang mendengar ini, biar penjelasan itu lengkap dengan poin-poin penting setiap tajuk hukum tajwid itu. Jadi kita nak belajar dan kita nak latihkan diri kita supaya setiap hukum kita kenal betul-betul apa yang ada kait dengan hukum itu dan apa yang tak ada kait dengan hukum itu. Dan bila kita betul-betul kenal dengan cara itu, waktu kita membaca Al-Quran, kita dah tak keliru lagi. Kita dah tak bertukar-tukar lagi dengan hukum-hukum yang kadang-kadang agak hampir sama, agak-agak hampir serupa, tapi bukan. Jadi bila kita selalu ulang-ulang dan juga bagi soalan-soalan cepu mas kepada para hadirin, maka insya-Allah dengan cara itu saya rasa akan bertambah jelasnya dan akan bertambah fahamnya kita, insya-Allah, dengan hukum-hukumnya, insya-Allah. Okey. Terus kita masuk merajaah kita pada malam ini. Saya sediakan ataupun kita akan sambung last perbincangan kita minggu lepas. Kita dah mula balik maddul asli ataupun ahkamul mudud, hukum-hukum mad, dan last kali kita bincang iaitulah mad asli. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk mad far'i. Mad far'i. Okey, mad asli kita dah selesai. Saya dah buat tajuk dalam Facebook saya.
kita sebut mat asli, rasa macam mudah mat asli, mat asli, mat tabi'i, macam mudah sebab itu yang paling basic sekali dan paling banyak sekali kita jumpa dalam bacaan kita. Tetapi belum tentu lagi yang mudah itu kita selamat waktu kita membaca. Itu menjadi cabaran sikitlah. Belum tentu lagi yang kita katakan mat asli itu mat yang mudah, belum tentu lagi kita selamat waktu kita membaca Al-Quranul Karim. Termasuknya saya, termasuknya sesiapalah. Kalau kita tak berjaga-jaga, adalah sedikit kebanyaknya terlanggar ataupun terlebih terkurang seperti mana kita terangkan dan kita jelaskan dalam rakaman yang ke-71 minggu lepas. Boleh siapa-siapa yang nak dengar balik, rujuklah dalam channel YouTube kita dalam bab khusus bab tajwid ya. Okey, malam ini insya-Allah kita akan terus mat far'i. Mat far'i pun mencabar juga sebenarnya. Mat far'i lagilah mencabar sebab mat far'i ini pecahan daripada mat asli, beberapa jenis mat lagi, belasan jenis mat lagi. Tetapi ada mat yang mudah, ada yang mat yang agak perlu kepada perhatian lebih sikit. Untuk malam ni sebagai khususnya kita akan bahaskan secara hampir detailnya, insya-Allah kita cuba faham betul-betul antara dua jenis mat yang agak selalu menjadi keliru bagi kita. Iaitulah mat, saya sebut terus, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Malam ni kita nak bincang khusus dua jenis mat ini dari segi nama dulu. Dari segi nama pun kadang-kadang ada yang keliru, mat wajib munfasil, mat jaiz muttasil. Dia akan bertukar-tukar macam tu. Kadang-kadang mat jaiz dibaca mat wajib baca mat jaiz. Dan kita nak baca mat munfasil saja boleh tak, mat muttasil saja boleh tak. Itu semua tu nak kena betul-betul kita kenal benda tu, kenal hukum tu, diri hukum tu, namanya dan apa yang ada kait dengannya dan apa yang tak ada kait dengannya. Bila kita boleh bezakan antara dua jenis mat ini, insya-Allah dalam bacaan kita tak akan melakukan kesalahan. Soalan pertama, kita mulakan kelas kita malam ini. Untuk saya nak memperdekatkan ataupun tu nak bagi gambaran secara umum dan supaya mudahlah untuk kita bincang. Kalau saya tanya, apa bezanya mat jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil, sedangkan kedua-dua mat ini rupa bentuknya lebih kurang, tapi bezanya mungkin boleh tuan-tuan boleh jawab satu perkataan, dua perkataan, nanti kita akan tanya lagi. Boleh jawab yang itu. Tapi pada hakikat cara bacaannya 4 harakat 5 harakat dia. Kan? Mat jaiz munfasil 4 5 harakat. Mat wajib muttasil pun 4 5 harakat, kecuali hamzah mutatarrifah, hamzah yang hujung perkataan itu mungkin boleh jadi sampai 6 harakat. Tapi kalau yang banyak-banyak kita jumpa, kalau kita tak nak baca 6 harakat, antara mat jaiz dengan mat wajib, bezanya mudah je. Cara bacaannya, qadar ataupun wajah yang kita boleh baca 4 dan 5. Jadi kalau kita nak ambil mudah, kita nak ambil jalan mudah, bagi yang tak kenal, yang tak boleh membezakan, yang belum mampu membezakan antara wajib dengan jaiz, muttasil dengan munfasil, kalau katakan dia pukul sama rata, dia buat 4 harakat semua, kan selamat. Ataupun dia buat 5 harakat semua, jenis mat tu tak kira jaiz ke tak jaiz ke, dia buat 5 harakat semua. Dia pukul rata sama je. Jadi tak ada salah kan? Betul tak? Boleh tak saya buat pendekatan ataupun cara mudah begitu untuk orang yang malas ataupun orang yang tak nak pening-pening kepala, tak nak fikir lagi macam mana nak bezakan mat jaiz dengan mat wajib. Tak apalah, asalkan ada tanda mat, saya tarik panjang biar 4-5 harakat, dah selamat. Boleh tak? Macam tu. Soalannya panjang sikit, jawapannya pendek lah. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh kot. Boleh sebab mat wajib 4-5 harakat. Mat jaiz 4-5 harakat. Okay, siapa sokong? Dia kelas tajwid ni, dia nak kena bersuara ramai-ramai. Tak apa, hajah ke haji ke siapa-siapa pun boleh. Saya sokong ke? Sokong. Masya Allah. Ramai sokong, Masya Allah. Nampaknya
Nampaknya macam tak nak pening kepala, tak nak tak nak pening-pening sebab nak kenal satu perkataan, dua perkataan, nak kena faham bahasa Arab. Jadi kita ambil jalan mudahnya, tak apalah. Asalkan 4-5 harakat, kira selamatlah. Okey, Abang Is macam mana? Mat wajib bila wakaf mesti nak 6 harakat tak? Mesti ke dia apa tu pilihan? Ketika pilihan nak tapi Pilihan. lebih Itu yang saya cakap tadi. Kita pilih, baik. kita pilih tak Lebih nak ambil 6 harakat, jadi samalah dengan majaiz 4 dan 5. Siapa sokong, semua sokong ya. Ya. Satu kelas ni semua sokong, masya-Allah. Ada tak yang tak sokong? Saya tak sokong sebenarnya. Saya ingat pasal pada 6 harakat ingat. Saya nak jawab yang tak sokong sebab saya nak tanya balik, kenapa tak sokong? Ataupun tak ada yang tak nak jawab, yang nak jawab tak nak sokong sebab nak kena jawab satu soalan lagi. Majaiz kena wakaf 2 rakaat Ustaz, tak boleh lebih. Majaiz kalau wakaf 2 Wakaf harakat, 2 harakat. Sorry. kalau wakaf 2 harakat. Kalau wasal 4 atau 5 harakat. Majaiz kalau wakaf. Okey. Majaiz untuk nak namakan majaiz mesti dia kena bertemu dengan hamzah. Jadi kalau dia tak bertemu dengan hamzah, maksudnya kalau kita berhenti sebelum hamzah, maknanya bukan majaiz, itu mak asli. Jadi kalau Hajah saya jawab macam tu, mungkin belum penuh lagi lah. Sebab kalau kita wakaf, katakan la a'budu, perkataan la a'budu. Kita berhenti la dulu. Tak masuk a'budu. Dia belum jadi lagi majaiz. Dia la itu mak asli saja. Jadi tak masuk dalam soalan ini. Tapi kalau sambung la a'bud, walaupun berhenti a'bud, tetap itu majaiz, tak boleh 2 harakat ikut tariqah Syatibiyah yang kita belajar, dan satu tariqat lagi boleh 2 harakat, itu kita nak kena belajar tambahan lagi lah. Okey, masih lagi soalan terbuka. Ada nak bahaskan lagi tak? Kalau kata setuju dengan Hajar Rosmawati tadi, maknanya bila jumpa je mak asli bertemu dengan hamzah, satu perkataan ke 2 perkataan ke, kita kira sama je, kita baca sama je. Boleh? Okey, kalau tak ada jawapan, saya jawab macam ni. Ruginya kalau kita ambil jalan mudah begitu, sebab dah tentu sekali ulama tajwid membezakan antara 2 jenis mad ini, mesti ada faedahnya. Dan mesti ada ada samarahnya, maknanya ada kegunaan perbezaan antara jenis-jenis mad ini. Tentu sekali satu perkataan dan 2 perkataan jauh beza. Mungkin bagi kita yang belum kenal satu perkataan, 2 perkataan ini menjadi susah pada peringkat awal ini, mungkin itu satu cabaran yang agak berat. Jadi kalau katalah sementara kita boleh buat macam tu. Sementara kita nak boleh bezakan satu perkataan, 2 perkataan, asalkan ada tanda mad, jangan kurang daripada 4 harakat, itu paling selamat. Tetapi mesti juga satu masa nanti bila kita dah belajar, kita nak bezakan antara mak jaiz dengan mak wajib. Kena beza juga. Kenapa? Sebab, ini sebabnya. Mesti nak kena bezakan sebab apabila berhimpunnya dalam satu ayat, lagi-lagi dalam satu perkataan, mak wajib dengan mak jaiz. Dan ini banyak berlaku, dan ini banyak dan kerap berlakunya apabila berhimpunnya lagi-lagi dalam satu perkataan, mak wajib dengan mak jaiz, maka soalannya di sini, boleh tak mad wajib kita baca 4 harakat, mak jaiz kita baca 5 harakat? Boleh. Boleh? Betul tak Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab mad wajib perlu baca sekurang-kurangnya 6 sehingga 6 harakat. Betul tak Ustaz? 6 itu kalau hujung perkataan. Kalau Hujung hamzah itu perkataan. hujung perkataan. Okey, saya bawa Hanya contoh. 4-5 Okey, harakat. sekejap. Saya bawa contoh di sini. Saya dah siap type dah. Saya siap tulis dah contoh di sini. Ada nampak kat skrin contohnya di sini, tengok pada ayat ini.
pada ayat ini banyak berlaku dan selalunya kita baca bila kita baca kahfi malam-malam Jumaat tu ada dah. Perkataan haula, saya besarkan lah. Perkataan nampak tak dekat skrin? Nampak Saya besarkan nampak. Nampak Nampak? Okey, haula ni, haula. Ha ni huruf mad apa? Ha mad apa? Wow. Ha dulu. Hamzah. Ni, ha ni, mad apa? Mad jaiz. Mad jaiz ke ni? Satu perkataan ke dua ni? Pula. Ha Satu saja, kan? ha-u saja. La belum lagi, ha-u saja. Tu satu kan? Lagi satu. Mad jaiz tu. Okey, ni mad jaiz Okey, mad jaiz. Okey, la pula. Dia mad wajib pasal Mad dia wajib. satu perkataan. Okey, la ni mad wajib. Okey, jadi dua lah. Ha dengan la, ha-u dengan la'i. Ha-u ni mad jaiz munfasil, la'i mad wajib muttasil. Kalau kata di sini ha-u ni mad jaiz munfasil, selalunya kita mula dengan nafas yang baru, nafas yang panjang, nafas yang baru kita guna, nafas masih panjang, masih boleh kita tarik lagi. Ha-u ni mad jaiz kita baca sampai 5 harakat. Lepas tu nafas dah mula kurang, la'i kita baca hanya 4 harakat je. Boleh tak? Boleh lah. Mesti balance. Boleh. Sebab 4 harakat, 5 harakat adalah wajah untuk kedua-dua jenis mad ini. Okey, jawapan saya lebih cermatnya, lebih tertibnya tak boleh. Kenapa? Sebab maratibul mudud, tertib mad, kita mesti nak kena utamakan yang lebih kuat. Aqwal mududu lazimun famattasal. Mad yang paling kuat sekali dalam semua jenis mad adalah mad lazim. Jadi qaulan wahidan, dalam semua jenis qiraat, mad lazim tak pernah kurang dari 6 harakat. Tak boleh diskaun langsung, tak kira lah siapa yang baca, qiraat apa yang kita baca, semua 6, tak kurang daripada 6. Lepas mad lazim, paling kuatnya pergi kepada kedudukan yang kedua, martabah yang kedua yang paling kuat, iaitulah mad wajib. Sebab apa mad wajib kuat? Sebab mad wajib ada ketika dia boleh sampai 6 harakat. Waktu hamzah di penghujung. Macam inilah. La, kalau kita berhenti ni boleh sampai 6 harakat. Sebab itu dia kuat. Dan satu lagi sebab dia lagi kuat dari mad jaiz, sebab dia tak boleh kurang daripada 4 harakat. Mad jaiz boleh kurang daripada 4 menjadi 2 harakat dalam cara-cara bacaan yang lain. Jadi kalau yang haula ni, mad jaiz ni yang lemah, kita bagi 5 harakat. Yang kuat ini kita bagi 4 harakat. Di sini kurang tertibnya. Yang inilah dia panggil tamarah ataupun hasil gunanya bila kita membezakan, kita tahu apa beza antara mad jaiz dengan mad wajib. Bila kita baca, kita boleh letakkan setiap mad itu ikut hak yang layak baginya. Dalam keadaan ini, sepatutnya walaupun mad jaiz pada permulaan ayat, kita kena 4 harakat di sini. Lepas tu kalau mad wajib, kalau nak bagi 4 harakat pun boleh. Boleh. Sebab kalau kita nak jaga nafas kita ni tak panjang sangat, 4 boleh. Tapi kalau ini 4, nak bagi yang ini 5, boleh. Boleh. Lagi boleh. Ikut kemampuan ataupun ikut nafas kita. Jadi yang terbaiknya, kita buatlah 4 supaya kita jaga nafas kita untuk baca yang lain lebih sempurna, insya-Allah. Tapi Ustaz, kita yang tidak dapat identify yang itu mad jaiz atau mad wajib, kita ambil sama, okey kan Ustaz? Betul. Melainkan kalau kita dah tahu bahasa Arab, kita tahu membezakan antara mad wajib munfasil dengan mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Baru kita boleh menggunakan martabat yang Ustaz kata. Kita boleh panjangkan mad wajib yang berikutnya sampai ke 6 harakat masa wakaf.
Oh, ya, betul, betul. Itulah permulaan cerita kelas kita pada malam ini. Saya terus pergi kepada keputusan kelas ataupun kesimpulan kelas. Jadi kita nak patah balik, kita nak mulakan mak jaiz tu apa, mak wajib tu apa, ikut pengertian dan ikut definisi yang kita terangkan ataupun kita paparkan. Jadi itu satu tarikan yang untuk semua yang hadir pada malam ini. Hasil perbincangan kita malam ini kita nak kepada situ, nak sampainya kita betul-betul faham mak jaiz dan mak wajib, dan kita boleh bezakan antara dua ni, barulah kita boleh letakkan, kita boleh bahagikan yang mana sepatutnya tak kurang, yang mana sepatutnya boleh lebih kurang. Seperti mana Haji Taib kata tadi, kalau kita dah tahu barulah kita boleh susun semua tu. Tapi kalau kita tak tahu, yang paling selamatnya asalkan ada tanda ombak tu, maka kita jangan kurang daripada 4 harakat, itu kira dah selamat dah. Tetapi insyaAllah pada malam ini, muzakarah kita pada malam ini, perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah kita berhasrat untuk kita boleh sekurang-kurangnya, kalau kita tak boleh kenal semua dan tak boleh membezakan semua jenis mat jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya jumlah yang besar kita dah kenal ikut perbincangan kita insyaAllah pada malam ini. Okey, kita mulakan insyaAllah. Mat far'i adalah cabang ataupun pecahan daripada mat asli, yang asal tu, yang kita dah bincang minggu lepas. Okey, mat far'i pula terbagi kepada 2 bahagian, dan dimaksudkan 2 bahagian ini 2 kumpulan yang mempunyai sebab yang berbeza. Sebab apa? Sebab untuk perkataan Al-Quran ini dijadikan perkataan yang adanya panjang ataupun yang adanya mad. 2 sebab ni yang punca, yang utama ini, yang pertamanya disebabkan perkataan itu ada huruf hamzah. Sebab yang kedua, disebabkan perkataan itu ada huruf berbaris mati ataupun sukun. Jadi 2 sebab utama ini berpecahnya beberapa jenis mad. Kalau untuk hamzah, sebab yang pertama, ada beberapa jenis mad yang terpecah ataupun yang di bawah sebab hamzah ini, antaranya mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil, mak badal, kita boleh masuk juga mak silah tawilah, dan mat-mat yang ada kait dengan hamzah sajalah. Okey, jadi kita malam ni kita nak khususkan antara mak wajib muttasil dengan mak jaiz munfasil. Okey, yang pertamanya mak wajib muttasil dulu. Kita kenal mak wajib muttasil dulu. Untuk namanya dulu. Kalau mad itu mad bacaan panjang. Mana-mana kalimah Al-Quran yang cukup syaratnya, yang ada syarat-syarat tertentunya untuk kita baca panjang, maka itulah dinamakan hukum mad. Ataupun dipanggil kalimah mad. Dalam bahasa Arab, kalimah maddiyah. Kalimah yang perlu dimadkan untuk dipanjangkan bacaan kita. Okey, kalau sebut wajib, ma makna wajib? Apa dikehendaki ataupun apa makna wajib dalam mad wajib ini? Wajib itu bukan wajib fiqh ataupun bukan wajib akidah di sini. Wajib tajwid lain. Siapa ingat istilah wajib itu apa? Huruf. Istilah wajib disebutkan mad wajib. Kenapa wajib? Kenapa tak mustahil ke ataupun tak sunnah ke, tak makruh ke, mak makruh? Kenapa mak wajib? Nah, ini perlu juga kita tahu sebagai tambah ilmu. Senang kita nak bercerita nanti kalau orang tanya kenapa dalam mat banyak-banyak mat ni ada wajib dengan jaiz je, yang lain tak ada. Malam ni Haji Muhammad Sharif tak ada. Kalau dia tidak, dia juga banyak menulis juga. Haji Bashir pun banyak menulis juga tu. Agak kerap kali juga saya terangkan wajib itu makna apa, jaiz itu makna apa dalam ilmu tajwid. Abang Is, ada tanda? Tak ingat. Tak apa, kita belajar cara-cara kita. Yang ingat, yang sangkut dekat ingatan, sangkut. Yang kadang-kadang sangkut sekejap, lepas tu hilang, dia datang balik, dia pergi. Dia belayang ke lain. Okey, kalau sebut mak wajib, ma makna wajib? Apa yang dimaksudkan wajib dalam istilah tajwid ini? Mungkin dalam istilah tajwid, Ustaz, ini wajib mesti, Ustaz. Kita mesti raikan dia punya harakat. Itu ikut logik tu.
Okey. Jadi kalau mak jaiz pun kita nak kena raikan juga. Ikut dia punya harakat. Mak lazim nak kena raikan juga. Tapi kalau mak wajib muttasil, dia mungkin dia dalam satu kalimah. Itu perkataan yang berikutnya tu muttasil tu wajib lain. Saya Mak wajib tak boleh kurang 4 rakaat. Mak wajib maknanya bersambung Ustaz. Bersambung muttasil tu perkataan yang berikutnya tu. Wajib. Sebab istilah wajib ni dia pakai dalam bab akidahnya, wajib lawannya mustahil. Wajib bagi Allah ada. Wajib bagi Allah itu qidam. Wajib bagi Allah itu baqa. Mustahil bagi Allah tiada. Mustahil bagi Allah binasa. Itu istilah akidah lain. Wajib dalam istilah fiqh lain. Ma yuthabu fa'ilihi wa yu'aqabu tarikihi. Hukumnya wajib dalam istilah fiqh ni, siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tinggal berdosa. Tapi wajib dalam tajwid lain pula. Sebab itu nak kena faham juga, ataupun kita boleh terangkan jugalah mak wajib dalam istilah tajwid ni. Memang dia lain makna dia dengan ilmu-ilmu yang lain. Wajib maknanya kita mesti membacanya tidak kurang daripada 4 harakat, 5 atau 6 bila wasal. Dan pasal kalau kita lagi jatuh lazim, mana biasanya 4 atau 5, tapi boleh kita baca 2 harakat juga. Lazim. Kalau jaiz. Okey. Okey, terima kasih. Yang tu boleh tanda. Jadi bagi siapa yang ada pen dan buku nota sebelah tu, tanda. Seperti mana terangkan Haji Taib, betul. Dan itu sebenarnya Abang Is pun dah nak sebut tadi, tapi dia sebut separuh jalan je. Makna wajib dalam mak wajib ini itulah betul. Maknanya wajib tak boleh kurang dari 4 harakat, dan wajib ini dia boleh sampai 6 harakat. Itu istilah dalam tajwid, dan itulah yang dimaksudkan dalam tajwid bila sebut wajibnya. Wajibnya pastinya wajib maknanya wajib lah. Dalam bahasa Melayu pun wajib tu mesti. Kenanya tak boleh kurang daripada 4 harakat. Kena 4 harakat ke atas. Dan diistilahkan juga disebabkan wajib ini dia boleh lajak sampai 6 harakat. Itu dari segi maknanya. Tapi kalau kita fikir-fikir cara kita fikir pun macam tak kena. Tapi itulah yang dimaksudkan kalau kita buka lah kitab-kitab tajwid. Kenapa mak wajib itu dinamakan wajib? Sebab dia tak boleh kurang dari 4 harakat dan dia boleh selajak sampai 6 harakat. Dia beza pula macam kita sebut tadi. Dia beza pula kalau jaiz. Jaiz dia lawan wajib. Kalau wajib ini wajib kena, jaiz ini harus. Dia longgar sikit. Yang harus ni pula dia harus, maknanya dia boleh. Boleh apa? Boleh kurang dari 4 harakat. Boleh turun ke 2 harakat. Itu bezanya antara wajib dengan jaiz. Istilah tajwid saja. Okey, muttasil seperti mana yang ramai-ramai sebut tadi, muttasil maknanya bersambung. Apa yang bersambung di sini? Bersambungnya antara huruf mad dengan sebab mad dalam jenis mad ini, iaitulah wujudnya hamzah dalam satu perkataan. Dengan istilah yang lain, mudah kita sebut, bertemunya huruf mad, bertemunya mad asli dengan huruf hamzah dalam satu perkataan, dalam satu kalimah. Macam manalah nak beza ini satu kalimah ke 2 kalimah. Okey, sabar dulu. Nanti hujung-hujung nanti kita cuba-cubalah. Kita cuba-cuba kenal macam mana kita nak bezakan. Kita kenal, kita jelaskan ataupun kita habiskan bab wajib dulu. Wajib pula, kadar bacaannya, wajah. Dalam istilah tajwid ilminya, kita pun nak juga biasakan sebut-sebutkan wajah bacaan. Wajah ni maknanya pilihan kita nak baca berapa je. Dia ada beberapa pilihan. Wajah bacaan al-aujuh, wajah-wajah yang diboleh baca dalam mak wajib muttasil ini, dia boleh baca 2 pilihan ketika di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah bacaan ada 2 pilihan sahaja. Dia panggil tawassut dengan fuwaiqut tawassut. Pertengahan, atas sedikit daripada pertengahan. Ini istilah tajwid lah. Tawassut, fuwaiqut tawassut. Okey, untuk kita ulang semula, kalau 2 harakat dia panggil apa? Tapi Qasar.
Tak apa, kita biasa-biasakan tanda-tanda tulis-tulis. Kalau 2 harakat dalam tajwid, dia panggil qasar. Qasar tu, macam qasar solat tu, daripada 4 jadi 2. 2 harakat lah tu, qasar tu. Qasar, 2 harakat. 2 harakah. Jangan 2 rakaat, 2 harakah. Okey, 2 rakaat tu kalau qasar solat memang 2 rakaat. Tapi kalau dalam bab tajwid, dia qasar dia juga tapi harakahnya 2. Tapi kalau tawassut dia panggil kalau 4 harakat dia panggil tawassut. Seperti mana dalam mak wajib kita ini, kita ada pilihan pertamanya, kita ada tawassut. Dan kalau 6 harakat dia panggil apa? Isbah. Isba'. Isba'. Isba' maknanya kita penuhkan ataupun kita habis-habisan. Panjang sekali mat, dia tak ada lebih daripada 6 harakat. 6 harakat lah paling maksimum matnya. Isba'. Ataupun diistilah juga dengan mat. Diistilahkan juga dengan mat. Ataupun tul panjang. Tapi kita ambil isba' lah mudah. Tidak ada qasar, tawassut, isba'. Qasar 2 harakat, tawassut 4 harakat, isba' 6 harakat. Ini istilah-istilah ni sebenarnya kalau kita dah biasa dan kita dah terlatih memang seronok. Jadi nanti kalau kita nak bercerita dengan secara ilmi sikit lagi, kita dah tak sebut dah 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kita tak sebut. Kita sebut nama dia terus. Okey, tolong baca mak jaiz ini tawassut. Tolong baca mak wajib ini isba'. Tolong baca mak jaiz ini qasar. Ataupun dalam jenis-jenis mak yang lain. Tolong baca mak lin ini dengan wajah qasar. Kita dah tahu dah 2 harakat. Tolong baca mat arid lisukun ini wajah isba'. Wajhul isba'. Berapa harakat? 6 harakat. Jadi yalah adalah tambahan sikit daripada baca 4 harakat, baca 6 harakat, boleh tak salah. Cuma kita dah belajar ni, kalau boleh kita nakkan yang lebih mendalam ataupun yang lebih kita tahulah, berilmu lah insya-Allah. Okey, kembali kepada wajah-wajah yang kita boleh pilih dalam mak wajib muttasil ini. Kalau di tengah-tengah bacaan kita boleh baca 2, kita boleh pilih 2. Tawassut dan fuwaiqut tawassut. Tawassut itu 4 harakat, fuwaiqut tawassut maknanya atas sedikit dari tawassut, 5 harakat. Itu tambahan istilah pula. Fuwaiqut tawassut 4 dan 5. 4 ataupun 5. 4 ataupun 5. Tapi kalau hamzah itu dalam mak wajib muttasil, kalau hamzah itu mutatarrifah di penghujung perkataan seperti mana ada di depan skrin kita ni, yasha, sama. Kalau berhenti di sini dia ada 3 wajah. Kita boleh pilih sama ada tawassut ataupun fuwaiqut tawassut ataupun isba'. Kita boleh pilih salah satu daripada 3 ini. Okey, tawassut 4 harakat, fuwaiqut tawassut 5 harakat, isba' 6 harakat. Ustaz, 5 harakat tadi apa sebut nama ni? Fuwaiqut tawassut. Fuwaiq. Jadi dia fauqun. Atasnya atas nama dalam bahasa Arab fauqun. Tapi ini istilah fauqun, tapi dia tak panggil fauqun lah. Dia panggil fuwaiq. Fuwaiqut tawassut. Fuwaiq tawassut. Atas sikit pada tawassut atas kepada tawassut. Tawassut 4, fuwaiqut tawassut 5. Okey. Jadi bila kita ada hamzah mutatarrifah, hamzah di penghujung perkataan dan penghujung bacaan. Penghujung bacaan. Sebab kalau penghujung bacaan, penghujung perkataan, kalau kita tak berhenti, kita tak wakaf, dia tak boleh juga 6 harakat. Mesti kita kena wakaf. Sebab itu istilah yang lebih cermat dan lebih tepat bila hamzah itu di penghujung bacaan, bukan penghujung perkataan. Sebab ada penghujung perkataan kita tak berhenti. Dia tak jadi juga 6 harakat. Dia tak boleh juga baca wajah yang ketiga isba'. Di penghujung bacaan. Walaupun perkataan itu di tengah-tengah ayat, tapi kalau kita berhenti dekat perkataan yang hamzah di penghujung perkataan itu, kita berhenti di hujung bacaan kita, maka barulah dia terbagi kepada 3 pilihan, 3 wajah.
wajhut tawassut, fuwaiqut tawassut, isbah. Malam ni istilah pelik-pelik sikit. Sama ada kita nak baca 4 harakat ataupun 5 harakat ataupun 6 harakat. Bila kita sebut atau pilihan ini bila diberi diibaratkan dengan atau, maknanya tak boleh kita pilih semua. Pilih salah satu sahaja. Bukan dan, dia bukan dan dia bukan ataf. Dia ataf dengan atau ini litakhir, maknanya pilih mana-mana satu. Kita nak pilih 4 ke 5 ke 6. Pilih dulu. Jadi kita cek diri kita, waktu kita baca tu sihat ke, nafas kita macam mana, okey ke, boleh tarik panjang ke, baru kita boleh buat keputusan dalam bacaan itu kita nak gunakan wajah yang mana satu. Bila kita dah pilih salah satu, maka kita nak kena istiqamah dengan pilihan itu. Tak boleh kita rojak, tak boleh kita campur-campur. Atas wajah yang kita pilih, dan semua jenis mad yang ada pilihan begitulah. Mad arid disukun, mad lin, kalau kita dah pilih yang dua, maka kita nak kena semua dua dalam semua mad lin dalam bacaan yang sama. Jadi kalau dalam bab ini, kalau kita dah pilih tawassut, contohnya 4 harakat, setiap kali kita jumpa mad wajib dalam bacaan yang sama, kita nak kena seragamkan, kita nak kena 4 semua. Okey, itu yang istilahnya ataupun kaedah yang saya baca dulu-dulu. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Dan lafaz yang dimaksudkan lafaz ini jenis mad. Jenis mad itu pada jenis yang sama, pada mad yang sama, kamithlihi, kita nak kena seragamkan ataupun kita nak kena samakan wajah yang kita pilih. Kalau 4, kalau 5, kalau 6 lah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Selesai kita mad wajib muttasil, dan berikutnya mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil saya bagi laluan kepada tuan-tuan puan-puan pula. Kalau nak bercerita mad jaiz munfasil ni macam mana kita nak kenal sebelum kita pergi kepada perbezaan antara dua jenis mad ini. Macam mana kita nak kenal mad jaiz munfasil, ataupun bagilah penerangan berkenaan dengan jenis mad jaiz munfasil ini. Dipersilakan siapa yang nak ambil bahagian ni. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Abdul Razak, tafadhal. Ni saya cuma kurang faham Ustaz. Ini mad jaiz, adakah dia ada dua, mad jaiz satu dan mad jaiz munfasil? Ada perbezaan antara ini ataupun dia itu juga Ustaz, cuma dua nama? Okey, ingat Haji Abdul Razak nak terangkan. Okey, soalan yang bagus. Belum faham Ustaz, tak boleh. Tak apa, mencuba tak apa. Okey, terima kasih. Soalan yang bagus sebab kita pun nak pernah bincang juga, sebab kadang-kadang ada orang sebut mad jaiz saja. Kadang-kadang ada orang sebut mad munfasil saja. Kadang-kadang ada sebut mad jaiz munfasil, kedua-duanya. Okey, apa bezanya semua? Sebenarnya semuanya satu sahaja. Semuanya perkara tu satu saja. Kalau sebut mad jaiz, memang mad jaiz, tak ada yang lain dah. Inilah mad jaiz. Kalau sebut mad munfasil, ya mad munfasil, inilah mad munfasil. Kalau sebut kedua-duanya, maknanya kita dah datangkan nama dan gelaran itu dengan sempurna. Mad jaiz munfasil. Kedua-duanya betul. Nak sebut mad jaiz saja boleh, nak sebut mad munfasil saja boleh, nak sebut kedua-duanya mad jaiz munfasil pun boleh. Tapi yang tak bolehnya, yang kerap juga berlaku, dia baca mad jaiz muttasil. Itu tak boleh. Mad jaiz muttasil. Muttasil tu tak boleh sebab muttasil tu untuk mad wajib. Jadi kita nak kena apa tu? Nak kena betul-betul lancar lah. Bila ada jaiz, bila ada wajib, muttasil. Munfasil untuk jaiz, muttasil untuk wajib. Dan lagi jelasnya, kalau kita tahu mad wajib itu muttasil, maknanya bersambungnya huruf mad ataupun mad asli dengan hamzah dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan, mad jaiz pula munfasil, berpisahnya mad wajib, mad asli dari hamzah dalam lain-lain perkataan. Okey, kalau kita tahu, insya-Allah kita tak tersensor ataupun kita dah tak
tak tersilap bagi gelaran kepada mat ini. Okey, siapa yang nak cuba terangkan macam mana kita nak kenal lebih jelas mat jaiz munfasil ni macam mana? Silakan. Tak apa, cuba ikut gaya sendiri apa yang kita faham. Kadang-kadang siapa yang mencuba dia akan cepat bertambah ilmunya bila kita bagi penjelasan itu kurang, lepas tu ditambah dengan penjelasan yang lain, kita akan lebih cepat insya-Allah. Kajian Hanafi dah unmute, boleh? InsyaAllah Ustaz. Mad jaiz munfasil apabila mad bertemu dengan hamzah dalam dua Mad apa tu? Apabila mad apa tu? Apabila mad bertemu apabila mad tabi'i lah, insyaAllah. Boleh. Bila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Maka itulah mad jaiz munfasil. Okey, jaiz, makna jaiz itu maknanya tadi kita dah terangkan, dia boleh kurang daripada 4 harakat. Ikut tariqah yang lain, boleh daripada 4 harakat, boleh 2 harakat. Sebab itu kalau kita pergi ke masjid-masjid yang imam-imamnya masya-Allah menguasai ilmu Al-Quran dan tajwid, kebanyakannya imam-imam itu lagi-lagi kalau dia nak baca kadar bacaan yang panjang, contohnya solat-solat fardu dia nak baca kadar panjang, ataupun lebih khususnya solat-solat tarawih, solat-solat tahajud nak baca ayat yang panjang, kebanyakan imam-imam itu akan pilih mad jaiz ini membaca dengan wajah qasar, wajah 2 harakat. Mereka boleh baca 2 harakat sebab mereka tahu syarat-syaratnya dan cara-cara nak baca 2 harakat tu. Jadi jangan kita terkejut dan jangan kita terasa macam imam itu ada kekurangan dari segi mad itu. Maka inilah puncanya dan inilah sebabnya mereka boleh baca 2 harakat, sebab memang dalam mad jaiz munfasil walaupun ada tanda mad, tanda ombak ni, boleh kita baca mad ini 2 harakat. Boleh baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila boleh baca 2 harakat. Ya ayyuhal, tak perlu ya ayyuhalladzina. Kan? Bila kita dah pilih 2 harakat ini, banyak kita jimat masa, banyak kita jimat nafas dan banyak kita boleh baca kadar bacaan yang lebih panjang. Munfasil, Hanafi, munfasil maknanya berpisahnya ataupun terasingnya huruf mad dengan hamzah dalam lain-lain perkataan. Dengan istilah yang lain, huruf mad pada akhir perkataan yang pertama, huruf hamzah pada awal perkataan yang kedua. Jadi masalahnya di sini macam mana perkataan pertama, macam mana rupanya perkataan kedua. Nanti kita nak cuba kenal malam ni insya-Allah. Okey, kita pergi kepada cara bacaannya pula. Kadar bacaannya ataupun wajah-wajah yang boleh kita baca dalam mad jaiz munfasil ini, hanya ikut bacaan kita belajar ini hanya 2 pilihan saja. Dia tak ada 3. 2 pilihan saja, iaitulah tawassut dengan fuwaiqut tawassut. 4 harakat atau 5 harakat. Tawassut 4 harakat ataupun fuwaiqut tawassut 5 harakat. Jadi dia sama sebenarnya dengan mad wajib tadi, cuma dia tak ada pada hujung hamzah, pada hujung perkataan dia tak ada. Sebab dia dalam 2 perkataan kan. Jadi dia tak ada macam mad wajib itu boleh tambah lagi 1 pilihan apabila kita berhenti 6 harakat. Tapi mad jaiz ni tak ada. Dia hanya 4 ataupun 5. Kaedahnya yang sama juga. Bila kita pilih 4, maka kita kena seragamkan semua jenis mad ini, kita baca 4 lah ke. Bila kita pilih 5, kita nak kena jaga juga semua jenis mad jaiz ini baca 5. Jadi saya nasihatkan kita pilihlah yang paling kurang, itulah paling selamat. Dan nasihat yang keduanya, asalkan ada tanda ombak ni, tanda mad ini, maka kita baca panjang, jangan kurang dari 4 harakat, itu paling selamat. Wala usyrik wa fi adhanihim. Okey, ini sebab ini type sendiri, jadi sepatutnya dia ada tanda di sinilah. At-tahiyah ni ada tanda mad. Asalkan ada tanda mad ombak di sini,
dalam Al-Quran, bila kita jumpa dalam Al-Quran, jangan sesekali kurang daripada 4 harakat. Sebab bila kurang, maka salah tajwid kita. Bila kurang, tak cukup mat kita. Bila kurang, tak cukup tajwid kita. Jadi macam mana kita dah buat? Panjangkan. Ajakkan lebih daripada 4 harakat. Maknanya 4 harakat ke atas lah, itu paling selamat. Biarlah kita belum lagi mencapai tahap yang mutamakin. Maknanya betul-betul kita boleh beza. Ini betul-betul kita bagi 4. Setiap mat ni kita bagi 4. Betul adil seadil-adilnya. Biarlah belum sampai tahap itu. Asalkan ada tanda mat, lajak je. Panjangkan. Lebih daripada mat asli. Lebih daripada qadar 2 harakat itu, insya-Allah bacaan kita dah ada bunga-bunga tajwidnya. Dah ada je ruh tajwid tu. Dah nampaknya bacaan kita bertajwid. Yang menjadi salah besar bagi kita lah, salah besar maksudnya di sini, rugilah. Kita dah lama belajar tajwid, tiba-tiba bila ada ayat, ada tanda mat, terang-terangan, jelas-jelas depan mata kita, tanda ni kita buat tak nampak ataupun betul-betul tak nampak, jadi rugi kalau kita tak panjangkan. Jadi di sini peranan kita ataupun bijaknya kita mengaturkan wakaf kita nak berhenti di mana. Kalau agak-agak ayat itu banyaknya tanda-tanda mat yang nak perlu kita nafas yang panjang, nak kena mat banyak ni, jadi kerapkan berhenti, banyakkan berhenti dalam ayat itu supaya nafas kita tak habis ataupun kita tak semput, maka banyak ruginya ataupun banyak kita terlanggarnya hukum-hukum yang lain. Okey, habis. Jadi kita dah kenal mat jaiz tu apa dia, mat wajib tu apa dia, munfasil tu apa dia, muttasil tu apa dia, dan kedua-dua jenis mat itu 4 harakat, 5 harakat. Hanya mat wajib boleh kita baca 6 harakat ketika wakaf, ketika berhenti bacaan, dan mat jaiz hanya kita tahu sahaja malam ini, rupa-rupanya mat jaiz munfasil ini boleh sebenarnya kurang daripada 4 harakat, baca 2 harakat, tapi dia ada 11 lagi syarat. Dalam 30 juzuk itu kita nak kena raikan. 11 syarat itu kita nak kena belajar asing. Kena tahu dalam 11 syarat ini, bila kita jumpa dalam Al-Quran, kita baca ni, kita kena baca dengan caranya tertentu. Barulah mat jaiz munfasil ni kita boleh baca 2 harakat. Itu ketepikan dulu sebab kita belum lagi nak belajar untuk baca 2 harakat. Hanya malam ni kita tahu mat wajib, mat jaiz munfasil. Pilihan kita hanya kita ada 2, 4 ataupun 5. Dan nasihatnya, untuk kita selamat, asalkan ada tanda mat, maka kita lajakkan lebih daripada kadar 2 harakat ke atas, insya-Allah itu paling selamat dan insya-Allah bacaan kita ada tajwid. Soalan untuk semua. Okey, jadi saya nak tanya di sini, tuan-tuan puan-puan, apabila membaca Al-Quran, apa garis panduan masing-masing ataupun ilmu pengetahuan masing-masing untuk nak membezakan antara mat wajib dengan mat jaiz? Tuan-tuan, waktu membaca tu, kita berpandukan kepada apa sebenarnya dan kita kenal macam mana sebenarnya ini mat jaiz dan ini mat wajib. Siapa boleh cerita? Silakan. Kita tengok Hamzah sah. Hamzah yang sendiri mat wajib. Kalau Hamzah dia ada tumpang kat alif ke, kat waw ke, itu mat apa? Okay. Mat jaiz. Mat jaiz betul. Jadi itu Haji Abang Is kita dia jawab macam tu. Okey, sekejap. Dia jawab tadi tengok Hamzah. Tengok Hamzah tengok Hamzah. Maksudnya kalau Hamzah itu sendirian. Bersendirian, maknanya dia tak menumpang. Okey, dia tak menumpang. Kalau dia tak menumpang maknanya dia mat apa? Tak menumpang mat wajib. Mat wajib. Kalau menumpang mat jaiz. Okey, ramai setuju? Kita buat macam tu lah. Setuju Okey, masya-Allah. Okay, yang paling senang Ustaz paling senang. Tak apa. Jangan happy lagi. Nanti saya nak bagi contoh. jangan dia tak habis lagi ni. Perbincangan kita tak habis lagi. Saya ambil contoh mudah. Tadi Tuan Haji Abang Is kita sebut katanya yang menumpang itu mat jaiz, yang tak menumpang itu mat wajib. Okey, kita tengok. Ayat yang keempat surah Al-Qadar, saya dah share ni.
Tanazzalul malaikatu. Ini istilahnya Hamzah menumpang ke tak menumpang? Perkataan al-malaikah. Tapi nak kata numpang boleh kata numpang tak, nak kata sendirian pun boleh kata sendirian. Tapi saya rasa numpang lah, pasal tak ada lubang yang dia nak sendirian. Maknanya dia Tak ada space lah. Maknanya dia yang ni menumpang tapi mat apa? Ini mat Numpang wajib. tu mak jais lah. Tapi itu satu perkataan. Malaika itu satu perkataan. Macam mana tu? Wajib. Siapa yang sokong tadi kena bela. Confused Ustaz, confused. Itulah. Walaupun dia ada menumpang dengan ya dalam al-malaika, tapi pasal dia satu perkataan, kita mesti baca dengan mat wajib muttasil. Maknanya kaedah yang diberi oleh Haji Ismail tadi, Abang Is tadi, maknanya kaedah tu tak boleh pakai sepenuhnya lah. Dia kata setiap hamzah yang tidak menumpang tu, hamzah yang memang dia tak tumpang, dia tak menumpang tu, semuanya mat wajib. Tiba-tiba yang ini menumpang tapi tak boleh jadi mat wajib. Betul tak? Kerana kaedah tu kaedah tu tak jadi tak boleh pakai lah kaedah tu. Majais mat wajib. Boleh pakai. Sangat-sangat membantu. Saya sokong kaedah tu. Yang menumpang adalah mat jaiz sebab dia lemah. Yang tidak menumpang mat wajib dia kuat. Tu saya tambahkan lagi untuk kita lebih faham. Mat wajib kan kuat, dia tak perlu nak tumpang lah. Kira istilah dia memang dia berada lah sikit. Tak menumpang. Okey. Tapi adanya kadang-kadang orang yang berada ni dia berhajat juga, dia nak tumpang juga. Istilahnya macam tu lah kiranya. Jadi kaedah ni dia tidak cumul, tidak maknanya tidak kata kemas dan juga boleh pakai semua. Tidak, dia ada sebahagiannya dan ada keadaan-keadaan tertentu, ada juga hamzah yang menumpang itu sebenarnya mat wajib. Dia tak semestinya yang tak menumpang saja yang mat wajibnya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ada. Contohnya okey, bawah ni. Okey. Kita tengok. Ulaika. Hamzah dia menumpang tak? Menumpang lah. Kalau dalam tulisan tu menumpang. Jadi okey, kalau menumpang ni mat apa? Tapi dia mat wajib. Ula kan satu perkataan. La itu kan satu perkataan. Okey. Di sini mat wajib Mat wajib. Maknanya baca mat wajib di sini walaupun menumpang. Jadi satu lagi contoh yang katanya tak semestinya hamzah yang tidak menumpang itu je mat wajib, yang menumpang mat jaiz tidak. Sini walaupun menumpang mat wajib, tetap mat wajib. Okey. Dia ada lagi satu masalahnya. Kadang-kadang kita nampak macam dia satu perkataan, tapi dia sebenarnya dua perkataan. Jadi sekarang ni kita nak bincang dengan Haji Tayyib pula. Tadi Abang Is, sekarang ni Abang Haji Tayyib dia sebut ini satu perkataan nampak macam satu perkataan, satu ketul je. Jadi itulah tandanya dia satu perkataan. Dia satu perkataan maknanya dia mat wajib. Okey. Ada jenis-jenis mat, ada perkataan-perkataan yang tertentu, nanti saya carikan. Dia nampak macam satu perkataan, tapi rupa-rupanya bukannya satu perkataan. Contohnya, Ya ayyuhannas. Betul. Perkataan ya ayyuhas. Kita tunjuk di depan-depan biar kita boleh nampak macam satu perkataan. Okey. Saya share di sini. Okey. Awal surah Tahrim. Ya ayyuha. Kalau kita tengok ya ayyuha di sini, satu perkataan ke dua perkataan? Kalau tengok pada bentuknya. Kalau bentuk dia kira mat jaiz.
Tak. Soalannya kalau bentuk dia bentuk Bentuknya ya. dua perkataan kan? Bentuk dia dua. Bukan. Ya a saja. Yuha tak masuk. Ya je. Ya a saja. Ni Ya ya a kira ya a satu saja ni. Ya a satu saja. perkataan lah. Ya, satu perkataan. Okey, soalan kalau boleh faham soalan saya dulu. Kalau kita tengok kepada bentuk, biar kita dah tahu hakikatnya memang ini dua perkataan dan ya satu, ayyuha satu. Tak ada. Soalan saya, kalau kita tengok kepada bentuk, sebab tadi Haji Taib kata ini satu perkataan, malaikah memang satu perkataan, ulaika satu perkataan. Okey, bagi orang yang dah kenal perkataan malaikat dan ulaika itu tak apa, settle. Tapi tiba-tiba ada perkataan ini, ya ayyuha ni. Ya ayyuha ni. Kalau tengok kepada zahir perkataan ya, cara tulisannya bersambung. Hamzah dengan tanda mad dalam satu perkataan. Jadi kalau kita nak gunakan kaedah Haji Tayyib tadi, mungkin di sini kita boleh keliru. Ya ayyuhan ni kita akan baca dua, kita akan baca mad wajib dan kita akan ingat dia ni mad wajib satu perkataan. Okey, tak apa. Ini yang kita dah kenal kan? Okay, sabar sikit. Kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Saya bagi keliru banyak sikit. Lepas tu kita kena uraikan satu persatu. Okay. Masih ada banyak masa lagi. Saya pergi surah Maryam. Surah Maryam. Kita buka surah Maryam sekejap. Jauh dulu. Okey, saya share di sini. Surah Maryam ayat 28. Okey, kita tengok di sini sama-sama. Ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Okey, ini mad apa? Mad lazim Ustaz. Mad lazim. Mad jaiz, sorry. Mad jaiz bukan ya ayyuha saja ke? Ya ini satu perkataan ke dua perkataan? Ini dua perkataan. Kan satu perkataan. Satu perkataan. Ya. Ukhud istari satu perkataan. Okey, ya satu perkataan, satu perkataan. Ini ada dua orang Pak Arab dengan Mak Arab dua orang yang agak kenal juga lah perkataan perkataan ya, perkataan huruf nida, munada, dan mungkin adalah pengalaman kenal-kenal kalimah-kalimah ini, jadi itu membantu. Tapi bagi yang tak tahu, bagi yang belum kenal lagi Arab, ingat ya ayyuha saja selama ni, ya ayyuha. Oh, nampak macam satu perkataan tapi rupa-rupanya dua. Jaiz lah. Tapi datang kepada ya ukhta ni, kita akan terasa ini macam lain pula ni. Ini macam satu perkataan. Kita nampak macam satu perkataan. Yang ini Ustaz, saya nampak Hamzah dia ada tongkat Ustaz. Okey. Hamzah ada tongkat. Maksudnya bila ada tongkat tu terus mad jaiz lah. Mad jaiz lah. Tapi tadi tak semestinya perkataan malaikat dan ulaika itu menumpang juga. Ada tongkat, ada rumah juga. Okey, tak apa. Jangan kita selesa lagi. Ada lagi satu masalah ni. Dalam surah Al-Haqqah. Kita cari semua sama-sama. Dalam surah Al-Haqqah. Okey. Dalam surah Al-Haqqah. Tengok ni ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Nampak tak? Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Okey, tiba masanya untuk kita kenakan Haji Taib. Ini mad wajib Ustaz. Mad wajib. Bukannya mad jaiz ke? Walaupun Hamzah ada tongkat waw, tapi ha itu kan satu perkataan. Okey. Lagi satu perkataan. Jadinya mad wajib ke mad jaiz? Ini mad wajib Ustaz. Mad jaiz.
Mat Jaiz pasal lain berpisah. Berpisah. Ini pentingnya dan terkenanya Haji Taib dan untungnya masuk kelas malam ni. Ini satu-satunya dalam Al-Quran. Memang kita nampak dia macam satu perkataan, satu perkataan yang lain. Sebab apa? Sebab yang Hajah yang masuk nama Bahrum ni, dia dah bagi tahu tadi haula tadi kan. Haula, satu perkataan, ula perkataan yang lain. Itu sebenarnya memang ha'ut tanbih. Ha'ut tanbih untuk nak mencerita selepas tu, untuk kita nak berjaga-jaga, berhati-hati, untuk lebih kita berjaga-jaga apa cerita selepas pada ha'ut tanbih tu. Tapi dalam ayat ini, ayat ke-19 ni, ni, dia nampaknya macam haula juga. Dan lebih jelasnya dia dah dipisahkan siap-siap dah. Rupa-rupanya di sini bukannya dua perkataan. Ini walaupun ini betul-betul menumpang di atas waw, tetapi dia satu perkataan. Pening kan? Itulah Ustaz, kita mesti tahu bahasa Arab. Kita main agak-agak je Ustaz. Okey, jadi kesimpulannya okey, tak apa. Pening-pening sikit, nanti kesimpulannya saya buat macam ni. Kita tengok di sini, saya dah tulis lebih kuranglah apa yang boleh membantu kita sikit-sikit. Kita boleh buat kesimpulan malam ni insya-Allah. Antara cara yang membantu kita insya-Allah untuk kita nak bezakan jenis mat jaiz dengan mat wajib, boleh tuan-tuan tulis dan juga buat kesimpulan ikut tanda sendiri. Yang pertamanya, kita gunakan, kita tak ketepikanlah, kita gunakan kaedah Abang Is tadi. Asalkan hamzah itu menumpang, kebanyakannya mat jaiz. Asalkan hamzah itu tidak menumpang, kebanyakannya mat wajib. Kita buat macam tu dulu. Bukan semua. Jadi kita nak kena perbetulkan. Asalkan hamzah itu tidak menumpang, kebanyakannya mat wajib. Asalkan dia menumpang, kebanyakan dia mat jaiz. Ambil cara tu dulu. Tengok dalam skrin ni, dekat skrin ni kalau kita tengok, saya dah share, ya ayyuha. Ya ayyuha di sini sebenarnya kalau kita tengok, memang hamzah di sini menumpang. Ya, satu perkataan, asalnya ya begini, ayyuha begini. Sepatutnya dia pisahkan tulis. Tapi istilah Arab ni kadang-kadang dia nakkan ikhtisar, nak ringkas. Ya dengan ayyuha ni digabungkan dan ditambahkan, dipanggil alif ilhaq. Alif ilhaq, alif mat kecil ni, ini sebenarnya huruf mat yang sepatutnya dituliskan pada ya dengan huruf mat berasingan dengan ayyuha dipisahkan. Asalkan patutnya ditulis macam ni. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Hamzah huruf mat ini dihazafkan, dicantumkan ya dengan hamzah yang pada perkataan yang kedua dan diilhaqkan dan ditambahkan hamzah kecil, huruf mat kecil di sini. Maka inilah surahnya. Inilah yang keluar dan dituliskan dalam Al-Quran. Ya ayyuha. Jadi jelas. Hamzah ini menumpang dan ini jenisnya mat jaiz munfasil. Untuk kaedah ya ni dalam Al-Quran, insya-Allah kalau kita jumpa ya selepasnya ada hamzah, maka itulah mat jaiz munfasil. Tenang-tenang, tak payah pening-pening. Ya ayyuha, ya ayyatuha. Apa lagi? Macam tadi. Ya Adamu, ya Iblis, ya Ukhta Harun. Asalkan ya nida, ya untuk nak memanggil dalam bahasa istilah Arabnya, ya itu wahai. Wahai untuk nak memanggil sesuatu, memanggil sesiapa. Selepasnya sekiranya yang dipanggil itu nama ataupun kalimah selepas ya itu kalau ada huruf hamzah, semuanya mat jaiz. Ya tulisan macam mana sekalipun. Mat jaiz. Asalnya dua perkataan sebab ya tu wahai, ayyuha yang kita nak panggil itu apa? Itu perkataan yang kedua. Okey. Selesai. Bab ya ni dalam Al-Quran, ya Adam, ya Iblis, ya Ukhta Harun, ya apa lagi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhalladzina amanu. Mana-mana ya selepasnya ada hamzah,
dalam Al-Quran semuanya mad jaiz munfasil. Senang. Kita buat kesimpulan macam tu dulu. Lepas tu, pergi pula kepada perkataan ha. Ha'ut tanbih. Ha'ut tanbih ini dia ada dua je. Mana-mana ha'ut tanbih dalam Al-Quran, semua kita anggap macam ya juga. Mana-mana ha selepasnya ada hamzah, kita buat macam ya sahaja, macam ya juga. Ha antum, ha ula. Ya. Ha antum di sini, ha lepasnya ada antum. Dua perkataan. Ha ula, dua perkataan. Walaupun nampak macam satu perkataan. Nampak macam satu perkataan kan? Tapi sebenarnya ini dua perkataan. Jadi kita buat kaedahnya, setiap ha selepasnya ada hamzah di dalam Al-Quran, dua perkataan. Walaupun tulisnya macam satu perkataan. Sebab kalimah-kalimah ni yang mengelirukan itu, yang lain tak ada. Yang lain insya-Allah mad jaiz nampaknya jelas. Okey? Jadi setiap ha dalam Al-Quran selepasnya ada hamzah, kita ambil mudahnya dan kita buat kesimpulannya semuanya mad jaiz walaupun nampak macam satu perkataan. Kecuali dalam surah Al-Haqqah tadi. Dikecualikan ini sahaja yang Haji Taib kena tadi. Dikecualikan ini sahaja. Yang ini walaupun dia macam geng dengan yang atas ni, dengan ha antum, dengan ha ula. Bahkan ini lagi jelasnya dia ini satu perkataan. Sebab dah dipisahkan ha dengan jelasnya dua perkataan. Lagi jelas kan? Tapi rupa-rupanya tak boleh pakai. Sebab ini ha antum ini, perkataan ini memang khasnya untuk satu perkataan. Kita tak boleh pisahkan. Ha satu perkataan. Maknanya di sini mad wajib muttasil. Boleh insya-Allah. Di kesimpulan tu insya-Allah membantu kita. Selain daripada ini, kita tak perlu jaga-jaga lagi. Mungkin kita tak perlu pening-pening lagi. Asalkan dalam Al-Quran nampak tulisan itu, huruf mad dengan hamzah itu dia ada jarak, maknanya itu membantu sebenarnya untuk kita kenal sama ada dia satu perkataan ataupun dua perkataan. Kita bukalah mana-mana Al-Quran insya-Allah sebagai contoh. Kita cuba cari dalam mana-mana surah yang mad jaiz selain daripada ya dengan ha, dia agak lebih jelas. Dia agak macam jelas lah. Okey, sekejap. Kita tengok surah. Kita ambil surah lain, surah yang panjang-panjang sikit. Okey, kita tengok dalam surah At-Talaq. Selain daripada ya dan selain daripada ha, agak lebih jelas. Contohnya ayat pertama dalam surah At-Talaq, illa an ya'tina. Illa an ya'tina. Dah tentunya illa ini satu perkataan dan an ya'tina ini dah mula tulis perkataan yang berikutnya. Walaupun kita belum kenal makna lagi, kita belum faham lagi asal perkataan, kita boleh agak tulisan itu satu huruf. Satu kalimah. Kan? Macam kita boleh agak-agak lah insya-Allah. InsyaAllah, dan mungkin kalau saya tanya macam mana kita beza, itulah jawapannya. Saya agak-agak lah ini macam dua perkataan. Kebanyakan walaupun kita belum kenal lagi. Kita tengok contoh yang lain. Wallahi. Okey, wallahi ni. Ini hukumnya apa? Satu perkataan kedua. Wa ada perkataan. Okey, wa tak termasuklah sebab wa belum lagi ada huruf mad. Perkataan allai. Mad jaiz. Mad jaiz ke? Haji Taib macam mana? Macam hukum ni lain ke Ustaz? Mad lazim kan? 6 harakat. Ini hukum baru ni mad lazim ni. Kena tambah lagi. Macam mana boleh jadi mad lazim? Ada, saya teringat lah. Ada. Belum cukup syarat. Belum cukup syarat. Ini antara wajib dengan sebab wajib dengan jaiz jadi. Kalau ini kira mad jaiz lah Ustaz. Tak apa, kita test lah. Okey, kita ambil ayat ni dulu. Untuk kita lebih jelas. Kita ambil ayat yang sebelumnya.
Fahuwa hasbuhu innallaha. Fahuwa hasbuhu innallah. Saya tanya selain daripada Haji Taib dan Haji yang selalu menjawab, saya tanya orang lain yang duduk jauh-jauh sikit. Fahuwa hasbuhu innallah. Kalau kita sambung, ini hukumnya mad apa? Saya tanya orang lain. Sebab saya nak tahu dia boleh kenal tak siapa-siapa. Siapa-siapa lah daripada Haji Taib. Fahuwa hasbuhu innallah. Kan ada tanda mat ni kan. Lepas tu ada hamzah. Jadi huruf mat ini bertemu dengan hamzah ini memang ada kait dengan bahasan kita malam ini. Sama ada wajib ke jaiz. Satu perkataan ke dua perkataan. Agak-agaklah boleh jawab. Okay, silakan. Jaiz Ustaz. Mat jaiz. Kenapa mat jaiz di sini? Hu satu perkataan, i bersendirian. Dia menumpang tu ada. Okey, satunya dia guna kaedahnya hamzah tu menumpang. Itu satu-satunya syarat petandanya mungkin boleh jadi mat jaiz. Yang keduanya, dah tentunya di sini boleh berhenti. Wakaf di sini. Ada jim boleh berhenti. Fahuwa hasbuh. Dah boleh pisah dengan innallah. Dah tentunya lain-lain perkataan. Begitulah cara untuk kita nak bezakan dua perkataan ke satu perkataan. Contohnya lagi, kalau kita pergi ke bawah pula, min nisaikum. Min nisaikum. Ini. Perkataan nisaikum ni. Agak-agaknya satu ke dua perkataan. Min tak payahlah. Mana-mana perkataan yang ada kait dengan mat je. Bermula daripada nisa, tanda mat di sini huruf mat bertemu dengan hamzah. Pertemuan ini satu ke dua? Satu perkataan ke dua perkataan? Boleh siapa-siapa jawab boleh. InsyaAllah. Satu Ustaz. Satu perkataan Yang lain okey tak? Perkataan ke? Ustaz, apa beza dia Ustaz? Hamzah tu yang ada hamzah sendiri, yang ada hamzah ada macam underline kecil. Hamzah tu ada underline kecil. Dia tukar-tukar. Mana? Contohnya ikum ni, i ni. Ikum ni kan hamzah dia ada tanda bawah sikit. Yang ada hamzah sendiri aja. Okey, itu dari segi asal perkataan. Asal wad'ul kalimah. Maknanya asal perkataan itu memang ditulis. Jadi hamzah bawah i. Hamzah bawah i. Ini tanda kasrah. Ini Itulah. tanda kasrah, tanda bagi bawah. Di bawah hamzah ni memang tanda bawah lah. Lepas tu hamzah ini tak boleh dituliskan di atas ni. Tak boleh dituliskan di atas ni sebab ikut kaedah khat pula, tulisan khat ini. Bila bagi bawah, dia kena duduk di bawah rumahnya. Ini rumah hamzah ni. Memang dalam ada bahasa Arab pun diistilahkan bait. Rumah hamzah. Hamzah menumpang di rumah sini. Perkataan ini hamzah perlukan rumah. Walaupun dia satu perkataan, jadi dia menumpang. Jadi rumah hamzah ni, dia tak boleh duduk di dalam rumah. Kenapa? Sebab keadaan ini baris bawah. Dan rumah ni sesuai juga dengan baris bawah. Rumah ni huruf ya asalnya. Huruf ya sesuai dengan baris bawah. Sebab itu, kalau hamzah baris depan, dia kena menumpang rumah yang huruf waw. Perasan tak? Kalau hamzah itu berbaris atas, kalau dia nak tumpang rumah, dia kena tumpang rumah baris a. Baris atas tu, dia kena tumpang rumah alif. Kan? Ajalahun. Okey. Okey, itulah. Dia dari segi seni khat ataupun asal perkataan dituliskan begitu. Nisa. Okey, jadi nisaikum ini satu perkataan, Haji Taib dah sebut dah. Satunya kita tengok kepada makna memang nisa perempuan kan, nisa golongan wanita, nisa. Perkataannya memang nisa, mesti nak kena satu perkataan. Kum ini perkataan yang kedua. Tapi kalau nak kepada yang ada kait dengan mat sahaja, bertemunya hamzah, huruf mat dengan hamzah ini memang dalam satu perkataan. Memang ini dalam bahasa Arab kita perlu lebih jelaslah. Tapi kalau tak tahu bahasa Arab pun, kita nampak tulisan itu agak rapat satu perkataan ini. Tapi yang lain kalau untuk jenis mat jenis mat jaiz, dia agak jauh sikit tulisannya.
tengok yang Mak Jaiz yang lain. Kita tengok muka surat berikutnya. Satu perkataan dan wajib. Kita tengok. Okey, falyunfiq mimma atahu Allah di sini falyunfiq mimma atahu Allah. Dia tak kira ni tau. Ayat yang ketujuh, mimma satu perkataan atahu Allah. Okey, dia agak tulisan itu macam ada jarak. Ini salah satunya yang membantu untuk kita bezakan satu perkataan ataupun dua perkataan. Ayat yang sama, illa ma ataha. Okey, satu perkataan yang berikutnya, yang kedua. Kita nampak macam ada jarak di sini untuk memudahkan kita bezakan ini satu perkataan ke dua perkataan. Jadi secara kesimpulannya, Mak Jaiz ini memang dia banyak-banyaknya dia akan tulis lebih jelas kedudukan Hamzah itu sama ada satu perkataan ataupun dua perkataan. Itu satu. InsyaAllah bagi saya yang itu lebih membantu sangat-sangat. Yang kedua, kita kembali kepada kaedah yang Haji Ismail tadi. Kita tengok yang menumpang kebanyakannya Mak Jaiz, yang tak menumpang kebanyakannya mak wajib. Tetapi masalahnya bila berada dalam ya ayyuha dengan ya ukhta, ya Ibrahim, ya apa, ataupun pada ha antum haula dengan ha umuqra'u ni, dia ada agak confused sikit, tapi kita dah buat kesimpulan. Semua ya selepasnya a, semuanya Mak Jaiz dua perkataan walaupun nampak macam satu perkataan, dan semua ha selepasnya ada hamzah semuanya dalam Al-Quran, semuanya Mak Jaiz juga walaupun nampaknya macam satu perkataan, kecuali surah Al-Haqqah ayat ke-19 itu satu-satunya walaupun dia nampak macam dua perkataan berbezanya dan hamzah itu menumpang, tetapi itu sebenarnya satu-satunya mad wajib muttasil. Okey, alhamdulillah. Saya rasa itu saja kesimpulan yang agak susah nak faham, tapi cubalah kita faham. Cubalah kita buat kajian dan juga kita mendalam juga, kita tengok, perhatikan waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita mencari hukum sendiri, kita cuba buat perbandingan antara jenis-jenis mat ini. InsyaAllah semakin lama semakin kita lebih kenal. Mungkin ada sedikit banyak kita akan tersilap, tersalah tu, tak apalah, sementara kita nak mahir semahir-mahirnya insya-Allah. Untuk malam ni saya rasa sampai sini saja. Maklum pokoknya masa kita dah lajak lebih. Minta maaflah atas lebihnya masa kita pada malam ini, sepatutnya 10 suku kita dah boleh habis. Panjangkan sikit malam ni. Tak apa, dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah perbincangan kita akan teruskan lagi. Cuma minggu depan saya rasa tajwid kita tangguh dulu sebab esok siapa yang ikut kelas kahfi, saya akan terangkan satu rancangan kita untuk kita bersama sepanjang 10 awal Zulhijjah insya-Allah. Yang tak lama lagi, rupanya tak lama lagi. Jangan kita terlepas pula. 10 awal Zulhijjah esok kita akan bincang apa faedahnya dan apa kelebihannya dan apa rancangan kita bersama sepanjang 10 Zulhijjah. Esok kita jumpa dalam kelas Al-Kahfi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan dan kita dapat lakukan yang terbaik amalan kita bersama di 10 awal Zulhijjah untuk tahun ini insya-Allah. Untuk malam ini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan jazaa.